Assalamualaikum, live kita bawakan untuk anda sembang-sembang SNB pada hari ini bersama saya Petri Yahya, dan kita ingin dapatkan sebanyak mungkin ilmu dan maklumat tentang pelaburan. Dan sambil anda berhujung minggu nikmati makanan tengah hari anda, tambahkan dengan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan masa depan. Walaupun hari ini kita akan membincangkan topik yang sangat penting untuk anda walaupun anda santai hujung minggu, antara emas dan pelaburan tunai, mana satukah yang lebih penting untuk menjamin kehidupan yang sejahtera. Dan kita perlu buat pilihan sama ada emas ataupun pelaburan tunai ataupun kedua-duanya sekali demi menjamin masa depan yang baik, sebab ada kecemasan tidak pun ada backup ataupun perancangan lain untuk mengukuhkan kehidupan tanpa rasa bimbang sebab padunya ilmu kepada ilmu pelaburan ini. Dan untuk hari ini, inilah masuk hari yang kelima saya bersama dengan anda berkongsi pelbagai ilmu. Kita akan tambah ilmu tentang pelaburan daripada orang yang betul-betul pakar dan mengetahui selok belok di sebalik isu ini. Dan untuk lepas selanjutnya saya bersama dengan Encik Syukur Hashim, Pengurus Besar Public Goal Marketing Sdn Bhd yang telah lama berkecimpung dalam pelaburan emas. Dan terima kasih bersama kita hari ini. Memang nampak macam pejabat, tapi hari ini kita hujung minggu. Tapi vibes untuk dapatkan ilmu itu sangat tinggi. Sihat ya? Ya, Syimas. Alhamdulillah sihat. Ya, okey. Jadi ramai yang mungkin dah tahu pentingnya pelaburan. Sebab pelaburan ini adalah satu instrumen yang penting untuk jaga masa hadapan. Tapi ada juga yang keliru, nak emas ke, nak tunai ke. Sebelum kita lebih lanjut buat perbandingan, nak tanyalah apa istimewa dan uniknya emas ini sebagai jaminan pelaburan untuk semua orang. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, first kali sebelum kita bergerak dengan lebih jauh, saya nak cerita sikit apakah sebenarnya keistimewaan emas berbanding dengan benda-benda lain. First kali, rahsia emas adalah dia adalah satu-satunya objek ataupun benda yang dipanggil sebagai insurans kekayaan. Jadi pernah dengar insurans kekayaan tak? Mungkin ada yang baru first time dengar. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit. Kalau kita beli kereta, kita ada insurans kereta. Kita ada insurans rumah, kita ada insurans life insurans, insurans hayat. Tetapi kalau kita orang yang kaya, kita nak protect kita punya kekayaan, macam mana cara dia? Jawapannya adalah emas. Emas adalah satu-satunya benda yang dipanggil sebagai insurans kekayaan. Sebab apa? Sebab kalau berlaku apa-apa saja malapetaka, contoh extreme punya situation, contohnya macam peperangan, hyperinflation, emas adalah benda yang tetap kekal nilai dia ada dan kita boleh bawa lari ke seluruh dunia dan dia masih lagi bernilai. Jadi kalau benda-benda lain seperti saham, wang tunai ataupun hartanah, kita tidak boleh bawa lari. So dalam extreme situation, benda-benda ni semua akan jatuh nilai dia. So itulah keistimewaan emas, dia adalah insurans kepada kekayaan kita. Itu dia, bila orang dengar instrumen kekayaan ni ramai yang teruja, terpegun. Tak boleh nak buat hari ni juga, terutama yang belum ada ilmu. Tapi itulah, bila kita buat apa sekalipun, asasnya mesti ada ilmu yang mantap. Kerana kita terlalu ikut orang ataupun termakan pujukan, ataupun nanti terjebak ke dalam kancah scammer pula kan, ataupun orang yang memperdaya kita. Apa ilmu asas yang perlu ada mesti orang jika memilih emas sebagai instrumen kekayaan dia ataupun sebagai backup plan dalam pelaburan. Okey, baik, terima kasih. First kali, macam yang Fitri cakap, kita kena ada ilmu. Walaupun emas itu adalah insurans kekayaan, tapi dia punya peranan tu kita akan nampak apabila berlaku extreme situation, perang, hyperinflasi. Jadi dengan kata lain, kita tak simpan semua kekayaan dalam bentuk insurans. Kalau kita tengok pun insurans biasanya dalam 10% ataupun 20% saja nilai insurans. Jadi lain daripada itu, selain daripada insurans, ini dia ilmu yang kita kena ada, ilmu pelaburan. Sebab emas boleh jadi simpanan, emas boleh jadi pelaburan. Selain daripada itu, ASB tabung haji pun merupakan pelaburan yang boleh dipilih. First kali mereka kena ada ilmu. Itu cadangan saya, dapatkan ilmu dulu. Okey, jadi kalau secara santai lah, kalau itu sembang di kedai kopi kan, ilmu apa yang perlu ada? Yang perkara yang paling asas masih yang mudah. Okey, ikut pengalaman saya, tuan-tuan kena ada ilmu keuangan, financial education. So, bila ada financial education, tuan-tuan akan boleh menyusun tuan-tuan punya matlamat kewangan dengan lebih berkesan. Sebagai contoh, emas sebagai insurans kekayaan, tuan-tuan letak sebagai orang kata apa, beli itu untuk just insurance.
mungkin dalam 10% daripada kekayaan. Kemudian pakar kewangan dia menyarankan agar kita ada liquid cash, kita ada tunai untuk kecemasan. Kita panggil tabung kecemasan. Biasanya pakar kewangan akan cadangkan antara 3 bulan hingga 6 bulan daripada gaji kita. Ataupun ada pakar kewangan yang mencadangkan sehingga setahun daripada gaji. Jadi setahun gaji ni kita nak simpan dalam bentuk apa? Jadi saya cadangkan dia kena simpan dalam bentuk liquid. Contohnya dalam bentuk bank account, saving account, ataupun yang paling bagus sekali of course saya recommend simpan dalam ASB. Okey. Baik, kalau melihat pada zaman dulu lah, orang simpan harta benda ni di dalam tempayan kan, ataupun adalah beti-beti tu. Jadi untuk emas ni, kalau misalnya kita setuju untuk memilih emas sebagai pelaburan, apa mekanisme ataupun ruang yang ada? Langkah pertama yang perlu dibuat, memang dah katakan bagi orang Islam dia buat, kita dah istikharah dan dia nak pilih emas kan. Yes. Apa first step dalam Okey. pelaburan? Bagi tuan-puan yang berminat untuk menceburi dalam pelaburan emas, nombor satu, first kali ialah mesti beli emas fizikal. Sebab bila kita sebut emas, dia adalah logam yang kelekuning tu. So, first rule, tuan-tuan beli emas fizikal dan simpan. Yang kata insurans kekayaan tu adalah bentuk emas fizikal. Jadi selepas simpan emas fizikal, kemudian yang keduanya, barulah kita boleh pilih produk-produk emas yang lain. Contohnya emas yang bukan fizikal. Contohnya adalah gold saving account, yang mana gold saving account ni dia lebih kepada kita beli emas ikut harga semasa, tetapi nilai gram tu dia akan dimasukkan ke dalam kita punya saving account. Jadi kita kumpulkan emas dalam bentuk paper. Jadi kelebihannya adalah kita tak perlu fikir dari segi kehilangan. Salah satu benda yang orang takut tamas ni ialah orang takut hilang. Jadi saya selalu berjumpa dengan pelabur-pelabur emas, dia cakap takutlah cukup hilang. Jadi saya cakap kalau takut hilang, jangan beli emas fizikal, beli emas dalam bentuk akaun simpanan emas, terutamanya yang patuh syariah. Itu penting. Okey, apa salah faham ataupun mitos tentang emas kalau ada yang mungkin orang tertipu ke, dia takutkah macam-macam pendapat yang salah, tapi ini fakta. Biasa setiap pelaburan ni ada dia punya salah faham kan? Betul. Okey. Antara satu salah faham yang paling besar tentang emas adalah mereka yang membeli emas ini, mereka ingat emas ini bagi pulangan bulanan, pulangan tahunan seperti ASB, tabung haji. Baik, saya nak kena beritahu, emas tidak memberikan pulangan bulanan ataupun pulangan tahunan. Itu kelemahan emas. Kalau kita simpan sekilo emas, dia takkan beranak ataupun dia takkan bagi dividen ataupun bonus, dia tetap sekilo. Jadi keuntungan dalam pelaburan emas ni cuma apabila harga emas itu naik. Okey, itu satu. Jadi sekiranya ada syarikat-syarikat yang menawarkan pulangan bulanan tahunan apabila anda membeli emas, tuan-tuan saya nak beritahu itu adalah scam. Oh ya. Itu adalah scam. 99.9% company yang menjanjikan pulangan bila anda membeli emas itu adalah scam. Kalau ASB bagi pulangan tahunan, itu betul. Emas dia tidak. So kelemahan emas, dia tidak ada pulangan, dia cuma untung dari segi price appreciation, kenaikan harga. Betul ke yang emas ni hanya akan memberi keuntungan kalau ada yang bertanya jika dibuat dalam ataupun kontiti ataupun pelaburan yang besar sahaja? Ataupun kecil ni dia tak memberi impak? Dia komen. Okey, komen saya. Okey, salah seorang daripada pakar kewangan dalam Malaysia, Tuan Azizi Ali, dia ada beritahu untuk untung besar dalam pelaburan, tak kiralah ASB, tabung haji, unit trust ataupun emas, syarat dia ialah melabur besar baru untung besar. Sebab apa? Contoh, kalau kita beli sekilo emas harga dia sekilo emas lebih kurang 1000 gram. Jadi kalau harga emas naik RM100 per gram, jadi RM100 kali dengan 1000, so untung kita RM100,000. So untung banyaklah RM100,000. Tapi kalau kita beli 1 gram, harga dia naik 100, so kita baru untung 100. Jadi rule of thumb ialah melabur besar barulah untung tu besar. So tuan-tuan janganlah beli sekilo harap untung besar. So kena beli dan konsisten. Kena realistik ya. Ya betul. Ya, okey. Jadi kepada junior yang beginner ni, macam mana langkah yang terbaik kalau ada peluang untuk terlibat dalam bidang emas? Okey.
sesiapa yang nak memaksimalkan keuntungan dalam pelaburan, first kali kita kena ada ilmu. Lepas tu bila kita ada ilmu, kita akan dapati bahawa setiap pelaburan dia mesti ada kelebihan dia dan kekurangan masing-masing. Tidak ada satu pelaburan yang serba-serbi dia paling hebat. Tidak ada. So, termasuklah emas. Jadi, sebagai contoh, bila kita nak invest, sebagai contoh kalau kita nak buat dana untuk persaraan. Dana untuk persaraan ni memang saya recommend untuk orang simpan ASB. Okay. Sebab kita masukkan duit, kemudian kita jangan kacau lah duit tu. Sebab dia ada the power of compounding. Okay. Compounding ni maksud dia akan compound lagi, dia akan beranak dan beranak. Jadi dia adalah dana persaraan yang sangat bagus. Macam emas ni pula, selain daripada insurans kekayaan, dia adalah pelaburan yang memerlukan timing. Timing yang tepat. Yeah. Dengan kata lain, kalau trend harga emas tengah menaik macam sekarang timing sangat bagus. Harga emas dalam trend menaik. Jadi, bila kita nak invest dan dapat untung maksimum, kita pergi dekat emas. Sebab timing dia tengah menaik. So, dengan combine kedua-dua pelaburan ini, kita emas pun kita ada, ASD pun kita ada. Maksud dia kita punya portfolio tu lebih stabil dan lebih mantap. Jadi bagi saya, you need to combine. Kita kena kombinasikan semua jenis pelaburan ikut kelebihan dan kekurangan masing-masing, baru kita jadi pelabur yang hebat. Itu dia. Jadi kalau orang bertanya, emas ni level dia sebagai simpanan kategori kedua ke, ataupun dia boleh letakkan sama priority di tempat yang teratas kalau emas dia? Okey. Okay. Ikut pengalaman saya, tuan-tuan, benda yang paling bagus sekali untuk kita melabur, kita simpan, kita beli adalah benda yang paling kita banyak ilmu tentang perkara tersebut. Sebagai contoh, ada orang suka saham, suka melabur dalam saham. Bagi saya, melabur dalam saham boleh, tak ada masalah, dengan syarat ilmu saham dia mesti tinggi. Jadi ilmu, kalau nak melabur dalam emas, ilmu emas mesti tinggi. Mesti tahu apa jenis emas yang nak dia beli. Saya bagi satu contoh sebenarnya, nak dengar satu cerita. Saya ada seorang customer, dia lelaki. Jadi dia dengar kata emas ni bagus. Dia dengar emas ni bagus. Dia pergi ke kedai emas dan dia membeli hampir sekilo barang kemas. Jewellery yang 916. Kemudian dia bagi tahu saya, Cik Syukur, saya dengar emas bagus. Saya pun pergi ke kedai emas, saya beli emas jewellery sekilo. Dan dia lelaki. Jadi saya kata, abang, sebenarnya abang ni tersalah beli ni sebenarnya. Nombor satu, emas memang bagus. Tetapi sebab abang ni lelaki, tak boleh pakai barang kemas. Haram untuk Islam. Jadi abang beli barang kemas, dah lah tak boleh pakai satu. Yang kedua, susut nilai spread untuk barang kemas ni dia tinggi. Dia dalam 20 ke 25%. Dan saya bagi dekat dia case study. Saya kata, okey, katakan abang beli, harga emas ni naik 100,000. Jadi bila jual balik dekat kedai tolak 25%, tolak 25,000, abang dapat 75,000 profit. Tapi kalau beli jongkong emas ataupun dinar shilling emas tu, nilai dia dalam 7%. Jadi kalau harga dia naik 100,000, kita pergi jual balik, so kita cuma kena tolak RM7,000 dan kita dapat profit RM93,000. Jadi beza tak antara RM93,000 dengan RM75,000? Sangat jauh beza. Jadi kesilapan dia cuma satu je, tersalah pilih produk. Oh, produk yang pelbagai kan, ada bentuk. Dia beli barang kemas. Kalau dia perempuan, wanita, dia beli barang kemas, saya setujulah. Sebab walaupun susut nilai dia tinggi, tetapi wanita boleh pakai barang kemas. Itu dia sebagai self-satisfaction juga untuk dia. Yes. Rahsia emas ni untuk tuan-tuan dan perempuan, kalau kita bagi hadiah dekat pasangan kita yang wanita, dia boleh menaikkan seri muka dia dengan sangat tinggi. Motivating factor lah. Yes. Muka ni berseri macam emas. Kalau tak cia, cuba try beli Fitri, try beli kat wife 1/2 kilo. Okay. Apa ni, culture orang kita kan, kalau misalnya kata hantaran ke, belum wujud lagi orang bagi hadiah emas, jongkong emas ke, ataupun biasa banyak macam kategori hadiah lah. Okay. Mungkin hari ni kalau ada yang berkahwin, yang sedang merancang untuk menuju gerbang perkahwinan, jadikan emas sebagai antara elemen penting pada hadiah bakal isteri ke apa. Sebelum tu saya tanya, Fitri bagi hadiah apa dulu masa nak kahwin? Lebih kurang lagi. Lebih kurang je. Okey, tuan-tuan.
sekarang ini sudah ada kecenderungan yang saya rasa positif, di mana pasangan-pasangan yang baru nak berkahwin cenderung untuk memberikan hadiah dalam bentuk jongkong emas dan dinar emas. Dulu sebelum ni dia bagi barang kemas. Tapi ada kecenderungan sekarang ni berkahwin hantarannya dinar. Dinar ni adalah shilling Islamic gold coin. Barat dia 4.25 gram, ada 9999. So diberikan sebagai hantaran, dan bagi saya ini sangat bagus. Nombor satu, of course, nilai emas tu makin lama makin naik. Contohnya zaman mak saya dulu, mak saya cakap 1 gram emas, syukur dulu mak beli RM30. Masa saya kahwin Fitri, harga emas RM50. Tahun 2002. RM50. Sekarang harga emas dah dekat RM200 segram. Jadi dengan kata lain, dalam jangka masa yang panjang, kita dapat melihat harga emas tu semakin lama semakin naik. Jadi untuk pasangan yang baru nak berkahwin, saya cadangkan bagi hadiah dalam bentuk emas. Dia bertahan berbanding bagi barang apa yang bukan barang, contohnya macam apa, beg ke baju, sejadah, so tukar jadi gold. Okey, bila kita melabur, pastilah ada kos untuk pembiayaan kan, management dan sebagainya. Okey. Jadi apa yang perlu kita tahu tentang itu? Mungkin kos upah dan sebagainya. Kos termasuk itulah. Betul. Okey, baik tuan-tuan. Bila kita beli emas, kita kena tahu apakah kos penyimpanan yang terlibat. Ya, ya. Saya bagi satu contoh. Jika tuan-tuan beli emas fizikal, mungkin kalau sedikit-sedikit 100-200 gram, tuan-tuan rasa berani simpan di rumah, tak rasa takut hilang. Tetapi bila emas tu dah menjangkau 1 kilo, 2 kilo, dah harga RM500,000, mungkin waktu tu dah rasa risau kalau orang macam masuk rumah hilang macam mana. Jangan risau, tuan-tuan boleh sewa safe deposit box ataupun peti simpanan selamat setahun dalam RM200-300 sahaja. Dan boleh masuk dalam easily 5-6 kilo emas, letak dalam tu, tutup, dan tuan-tuan ada peace of mind. Tak perlu fikir, itu satu. Tapi untuk akaun simpanan emas, biasanya dia tak ada charge. Maksudnya kita beli, dia masukkan dalam kita punya akaun, so kita biar kat situ zero charge. So kita kena, tapi ada juga yang kenakan charge. Saya cadangkan pelabur ataupun penyimpan ini buat homework, pergi tengok berapa charge yang terlibat. Okay, baik. Bagaimana pula risiko susut nilai dalam tempoh mungkin sedekat akan datang ke macam mana? Okay. Tapi itu juga antara risiko ataupun memang dalam emas ni dia agak konsisten macam mana? Okay. Salah satu kelebihan emas, okay, dekat US ataupun dekat Europe, emas ini dikenali sebagai hedging against inflation. Maksudnya, orang beli emas sebagai pelindung kepada inflasi. Dan inflasi ni benda yang tiap-tiap tahun dia ada. Inflasi ni maksud dia harga barang naik, harga servis naik, harga rumah naik. So kenaikan harga-harga. Jadi untuk memastikan kita punya kuasa beli tu kekal, kita kena tukar duit tu jadi emas. Jadi bila jadi emas, so harga emas ni dalam long term dia akan naik. Tuan-tuan, macam saya cerita tadi, zaman mak saya RM30, masa saya kahwin RM50, sekarang harga dia dekat RM300, dekat RM300. Maksud dia long term harga emas dia akan menaik. Okey. Jadi apa sebenarnya yang menyumbang kepada naik turun harga emas ni? Adakah perlu ada macam satu gerakan, situasi yang menyebabkan melambung, tiba-tiba jatuh? Jadi ditentukan oleh apa sebenarnya? Okey, terima kasih. Soalan ini soalan yang kita panggil analisis fundamental. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan harga emas naik? Jadi tuan-tuan, salah satu daripada faktor yang menyebabkan harga emas naik ialah faktor inflasi. Jadi apabila, macam contoh dekat US, apabila keluar dia punya inflation report, waktu tu kita dapati kalau inflasi tu lebih daripada target, harga emas akan naik. Itu satu. Yang kedua, data ekonomi. Data ekonomi especially dekat US. US ni kita panggil world superpower. Jadi emas ni dia berlawanan dengan US punya ekonomi. Contohnya kalau US ekonomi is getting worsening, bertambah buruk, contohnya data pekerjaan menurun ataupun dia punya ekonomi, dia punya bisnes dia makin turun, stock market dia turun, in general gold akan naik harga dia.
Yang ketiganya adalah faktor kestabilan ekonomi dan faktor kestabilan politik. Bila berlaku perperangan, pergaduhan antara negara, biasanya harga emas dia akan naik. Jadi emas ni boleh naik atas sebab tiga faktor ini. Sentimennya, sentimen antarabangsa, apa yang bergegar dalam kancah politik dunia juga memberi impak ya. Ya, betul. Harga minyak dan sebagainya. Baik, jadi kita dapat sepanjang kita berbincang selama 20 minit ni, bermaksud kita kena seimbangkan lah ya. Ada kategori yang mungkin simpanan tunai, ada yang emas ini. Tapi untuk masuk ke dalam dunia emas ni, dia perlu ada latihan yang padu. So kita ni berilmu, apa juga yang jadi, kita memang dalam kategori yang bersedia. Betul. Okey, macam saya buat rumusan baik tadi. Okay. First kali, keistimewaan emas, dia adalah insurans kekayaan. Bagi tuan-tuan yang ada harta, tuan-tuan nak menginsurансkan harta tuan-tuan, nak pastikan tuan-tuan ni kekal kaya, tuan-tuan memang kena ada emas. Emas fizikal lah. Jadi apabila berlaku situasi yang ekstrim, peperangan, pergaduhan ataupun ekonomi down ataupun inflasi, tuan-tuan boleh pegang emas ni, dia masih bernilai, dan yang bestnya boleh lari ke luar negara, emas ni tetap lagi bernilai. Itu satu. Okay. Tetapi dalam situasi yang normal, contohnya tak ada peperangan, pergaduhan semua, of course tuan-tuan emas tuan-tuan boleh pelbagaikan tuan-tuan punya pelaburan dengan ASB, unit trust, kata apa, pelaburan-pelaburan yang lain, supaya portfolio pelaburan tu stabil dan seimbang. Okay, tips untuk melabur dan tips untuk konsisten. Kadang tahun ni je, lepas tu tak ada dah. Kadang supaya sentiasa melabur dengan konsisten, supaya hasilnya nanti adalah kompetitif. Okey, salah satu daripada tips pelaburan, Fitri, tuan-tuan mesti konsisten. Tak kira lah apa pelaburan, ASB, emas, mesti konsisten. Maksud dia, sikit-sikit, lama-lama banyak. Jadi dengan kata lain, kalau tuan-tuan konsisten beli emas 1 gram, maka setahun tuan-tuan ada 12 gram. Tapi kalau tuan-tuan beli 1 gram awal tahun, ujung tahun 1 gram, setahun cuma ada 2 gram. Jadi orang yang konsisten membeli, dia akan lebih untung. So tuan-tuan, rule of thumb untuk apa-apa investment mesti konsisten ataupun istiqamah. Ya. Jadi boleh kongsikan juga tips untuk menangkis daripada serangan scammer yang nampak berilmu ya. Kadang cara dia present tu memang sangat convincing. Tiba-tiba nanti kita dah invest, akhirnya lebur. Ya. Kalau emas lebur tu tak apalah juga nampak bentuknya. Tapi ini segala kekayaan lebur disebabkan hanya nak mencapai matlamat emas. Oh ya, saya setuju. Baik. Sebab yang kadang dia yang present ni memang nampak wibawa ya. Nampak berilmu, kita pun yakin. Macam mana tu? Yes, berwibawa. Tambah pula kalau ada sentimen-sentimen agama bangsa ni, Betul-betul lagi kacau. Baik. Salah satu daripada rule of thumb dalam pelaburan ya, untuk mengelakkan daripada kita kena scam, kita kena pastikan kita ni lebih bijak daripada scammer. Tuan-tuan, scammer ni bijak. Dia ada satu pepatah, pelanduk selalu lupakan jerat, jerat ni tak lupakan pelanduk. Jadi jerat ni adalah scammer. Scammer tak pernah lupa kita, tapi kita selalu terlupa. So nombor satu, jangan percaya janji-janji manis, especially jika pulangan yang ditawarkan itu tidak masuk akal. Okay? Contoh, katakan ada syarikat yang boleh tawarkan pulangan 10% sebulan. ASB kena tunggu setahun. Yang ni sebulan 10%. Jadi is too good to be true. Jadi tuan-tuan, kalau dia cakap 10% sebulan, even 5% sebulan, even 2.5% sebulan pun, 2.5% kalau kali dengan setahun dah 25% lebih, 27%. Tuan-tuan, kalau dengar macam tu, jangan tunggu lama-lama. Kalau boleh lari, kalau boleh terbang terus. Sebab itu memang tidak memang scammer. Jadi macam mana melihat ilmu dan minat masyarakat terhadap emas ni? Adakah masih lagi kategori yang sesuai bahasa ataupun meningkat tak ilmu tentang emas ni dekat masyarakat? Misalkan pengalaman cukup luas kan, jumpa orang ramai buat ceramah sana sini. Keinginan dan juga kemahuan itu macam mana? Okay, first kali saya nak beritahu, saya involved dengan emas ni dah 12 tahun, daripada tahun 2008 under Papigo, my company. So, Papigo daripada tahun 2008
sekarang ni sudah 12 tahun 2020, saya dapati ilmu ataupun ilmu emas dalam rakyat Malaysia ni semakin lama semakin meningkat. Boleh nampak the trend. Orang membeli emas, orang bertanya tentang emas. Paling senang sekali tengok jualan kan, sales. Saya dapati dia semakin lama semakin meningkat. Jadi saya boleh katakan ilmu emas di Malaysia ini sekarang ini dalam uptrend peningkatan. Kategori umur yang minat ni macam mana? Golongan veteran yang bakal bersara ke ataupun orang muda ke yang berjawatan berkejaya ke macam mana? Saya dapati yang beli ni kebanyakannya ialah orang muda. Semuda-muda student universiti. Student universiti ada dah sudah jadi pelabur emas, orang yang mula bekerja sampailah yang saya nampak umur 30, 40, 50. Tetapi orang yang dah pencen, saya dapati golongan ni dia agak slow sikit. Mungkin mereka kurang berminat untuk mengambil risiko. Risiko harga emas ada turun, ada naik. Jadi mereka nak selamat, so mereka kurang melabur emas. Yang lain tu memang ada trend peningkatan. Itu dia. Jadi semoga kita semua dapat ilmu pada hari ini tentang emas. Betapa pentingnya kita untuk kita lengkapkan ilmu sebagai senjata penting dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita berlabur kosong, hanya menanti dan menanti tapi tak ada usaha, tak ada konsisten dan tak ada peningkatan, tak upgrade ilmu, maka kita akan dapat mungkin kecundang dalam isu ini sebab ia melibatkan usaha keras dan disiplin juga. Tapi berulang sikit, mungkin dalam masa 2 minit, boleh syukur untuk mengajak semua untuk mengubah paradigma kepada emas, mencipta satu lagi kekayaan baru dan juga sebagai insurans kekayaan. Silakan. Okay. So, tahniah kepada ASMB kerana menjemput saya untuk berkongsi ilmu tentang laporan emas. Basically, apa yang saya cerita adalah tuan-tuan di luar sana, first kali kita kena ingat, kita kena dapatkan banyak ilmu untuk menjadi pelabur yang bagus. Itu satu. Yang kedua, tidak ada satu pelaburan yang paling bagus serba-serbi. Jadi setiap pelaburan dia ada kelebihan, setiap pelaburan dia ada kelemahan. Dan kita kena pastikan kita gunakan semua jenis pelaburan ini dan dan kita gunakan semua jenis pelaburan ini untuk mencapai kita punya matlamat financial, kita punya financial objective. Sebagai satu contoh, ASB tuan-tuan gunakan sebagai dana untuk bersarung. Full masukkan duit full dalam ASB, biarkan dia compounding, jangan kacau duit tu sampai 20 tahun, 30 tahun, nanti insyaAllah tuan-tuan akan jadi jutawan with the power of the compounding. Kemudian untuk insurans kekayaan, tuan-tuan kena simpan emas fizikal, tak banyak, dalam 10% daripada kekayaan. Kemudian kalau nak simpan emas sebagai pelaburan ataupun simpanan, kita kena tengok sekarang ni ialah masa yang baik, trend harga emas menaik. Jadi tuan-tuan kalau nak melabur, emas sekarang uptrend. Jadi tuan-tuan melabur sekarang insyaAllah tuan-tuan akan untung sebab dia dalam uptrend. Apapun harus diingat, cari ilmu, pastikan tadi jangan buat kesilapan amatur, tersalah beli produk. Tahu emas bagus, beli barang kemas, which is bagi saya bukan salah emas lah, salah pelabur. Salah pelabur yang tak kena tingkatkan literasi terhadap emas ya. Betul. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Syukur Hashim, Guru Besar Public Gold Marketing Seri Berhad yang berkongsi hari ini perkara yang sangat penting dan kritikal tentang emas sebagai instrumen kekayaan. Dan kita akan tamat di sini sebab